Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Tapi sebelum kita bahas tentang Maria Labo ni, aku ingin korang subscribe ke channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang guys. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Guys, kalau dekat Malaysia, kisah-kisah seram yang selalu kita dengar, Pontianak, hantu air, pocong, penanggal, jerangkung, toyol dan bermacam-macam jenis hantu yang dijadikan cerita untuk menakut-nakutkan orang guys. Betul tak? Tujuan sebenarnya adalah untuk mengawal aktiviti sosial pemuda-pemudi, anak dara atau kanak-kanak supaya tidak terlibat dengan gejala yang boleh merosakkan akhlak atau pulang lewat malam. Dekat negara Filipina pula ada satu cerita mistik dan seram yang sehingga kini guys masih dipercayai kewujudannya oleh sesetengah warga Filipina, iaitu Maria Labo. Legenda Pontianak atau Aswang, penghisap darah dan pemakan daging manusia. Terdapat berbagai-bagai versi tentang kewujudan Maria Labo ni guys. Tetapi secara umumnya kisah Maria Labo ni wujud sekitar tahun 50-an di Filipina, tetapi mula popular sekitar tahun 1970-an. Kononnya satu masa dulu ada seorang wanita bernama Maria bersama suaminya Ermin tinggal di sebuah rumah kecil dengan dua orang anaknya di sebuah perkampungan wilayah Capiz, Kepulauan Visayan, Filipina guys. Ketika itu Filipina mengalami kemerosotan ekonomi. Tak banyak pekerjaan yang boleh dilakukan untuk menjana pendapatan melainkan bercucuk tanam atau meraih hasil laut. Maria dengan Ermin ni memang hidup susah guys. Hasil bercucuk tanam di kebun tak mampu memberikan keselesaan hidup kepada mereka anak beranak guys. Masa tu juga ramai rakyat Filipina berhijrah ke negara-negara yang lebih maju untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik dan hasilnya dibawa pulang untuk keluarga mereka. Maria dikatakan turut merebut peluang untuk mencari rezeki untuk anak-anaknya guys. Nak dijadikan cerita, Maria dapat kerja dekat Eropah guys, iaitu antara Sepanyol dan England. Dia diambil bekerja sebagai orang gaji kepada seorang lelaki kaya. Selain Eropah, terdapat beberapa versi cerita lain mengatakan Maria bekerja di Kanada guys. Setibanya Maria di rumah agam yang besar tu, dia diupah untuk menjaga lelaki kaya yang sudah tua dan uzur oleh anak warisnya. Rumah besar tersebut terletak jauh di pedalaman. Rutin harian Maria menjaga makan minum, pakaian serta kebersihan tuannya guys. Setelah berbulan-bulan tak ada kabar berita daripada Maria ni, pada satu hari Maria tiba-tiba muncul dekat depan pintu rumah dia di Capiz, Filipina guys. Suami dan anak-anaknya menyambut dengan perasaan rindu tetapi berasa pelik dengan kepulangan Maria secara tiba-tiba. Maria pulang membawa wang yang banyak guys. Dia mampu melansaikan semua hutang-hutang mereka dan membayar duit sewa untuk beberapa bulan ke depan untuk rumah mereka. Kesenangan itu dicemburui oleh jiran-jiran lain guys. Mereka bukan saja tak senang dengan Maria ni, tapi berasa aneh dengan keadaan Maria yang mampu mengubah hidup dalam tempoh masa yang singkat. Meskipun jiran tetangga mengata dan mengumpat tentang si Maria ni guys, namun mereka tak pernah nampak Maria selepas dia pulang guys. Apa yang mereka tahu, Maria cuma terperuk je dekat rumah guys. Difahamkan karakter Maria ni turut berubah guys, menjadi lebih dingin, tak suka bercampur dengan orang. Dikatakan juga masa dia pulang dari perantauan tu, tubuh Maria ni dingin guys, seperti mayat. Hal ini diakui oleh suami Maria, si Ermin tu. Satu petang Ermin pulang ke rumah dan mendapati rumah tu sunyi guys. Ermin terasa pelik sebab keadaan macam ni tak pernah berlaku sebelum ni. Dia bertanya kepada Maria ke mana anak-anak mereka. Dengan nada selamba, Maria memberitahu semua anak-anak mereka berada di dapur. Dia juga turut mempelawa suaminya untuk ke dapur untuk makan malam bersama. Mana anak kita? Tanya suaminya. Itulah anak kita, jawab Maria selamba sambil jari telunjuknya menunding pada daging masak black pepper di tangan suaminya tu guys. Alangkah terkejutnya si Amin ni apabila melihat makanan-makanan tu tadi rupa-rupanya ketulan-ketulan daging anak-anaknya yang dikerat-kerat menjadi lauk guys. Melihatkan tubuh badan anak-anaknya dikerat-kerat guys, membuatkan si Ermin ni hilang akal. Ermin ambil barang lalu menetak kepala Maria yang kemudiannya Maria menjelma jadi Pontianak lalu terbang keluar dari rumahnya guys. Menurut legenda Filipina ni, Labo tu bermaksud parut. Jadi Maria Labo tu bermaksud Maria Parut sebab dia berparut daripada kepala sampai ke muka je guys. Maria Labo dipercayai menjadi Pontianak kerana disihir oleh lelaki tua yang juga tuannya guys. Menurut beberapa cerita, ketika tuannya sedang tenat, tuannya sempat memberi azimat kepada Maria untuk menjadi ahli sihir dan ada juga menceritakan Maria ni dirogoh dan dibunuh oleh tuannya guys ketika dia sedang bekerja lalu menjelma jadi Pontianak. Selain
versi tadi guys, Maria Labu digambarkan dengan bermacam-macam cerita dalam versi lain pula. Kononnya Maria hanyalah wanita biasa yang mempunyai selera cannibal guys. Maria Labu dikatakan boleh menjelma sebagai perempuan cantik, memperdaya pemuda sebelum dibunuh dan disantap guys. Puncanya, Maria dibunuh dan dirogol oleh penduduk kampung kerana terlalu cantik. Tidak ada berita yang melaporkan kematian manusia dibunuh oleh Pontianak di Capiz maupun Filipina sepanjang cerita Maria Labu tersebar semenjak tahun 70-an lagi. Sehingga kini guys, tidak ada sesiapa dapat memberikan cerita sahih tentang Maria Labu ni. Kisahnya sekadar menjadi buah mulut masyarakat Filipina. Sungguh pun ramai warga Filipina sudah tidak mempercayai mitos tentang Maria Labu ni guys. Namun legendanya masih diguruni sampai sekarang. Okey guys, sampai sini video untuk hari ni. Kalau korang ada idea konten nak aku bahas akan datang, sila komen di bawah guys. Jangan lupa subscribe guys dan tekan butang notification sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke channel aku nanti. Adios.